Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim 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 Subhanallah wa أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. Sadaqallahul azim. Maksudnya, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh dari kalangan kamu, wahai umat Muhammad, bahawa ia akan menjadikan mereka khalifah-khalifah yang memegang kuasa pemerintahan di bumi, sebagaimana ia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka khalifah-khalifah yang berkuasa. Dan ia akan menguatkan dan mengembangkan agama mereka, yakni agama Islam, yang telah diredainya untuk mereka. Dan ia juga akan menggantikan bagi mereka keamanan setelah mereka mengalami ketakutan dari ancaman musuh. Mereka terus beribadat kepadaku dengan tidak mempersekutukan sesuatu yang lain denganku. Dan ingatlah, sesiapa yang kufur engkar sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang derhaka. Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat. Dan taatlah kepada Allah dan Rasulullah, supaya kamu beroleh rahmat. Dan janganlah engkau menyangka orang-orang kafir itu akan melemahkan kekuasaan Allah daripada menimpakan azab kepada mereka di dunia, sedang tempat kembali mereka ialah neraka. Dan sesungguhnya neraka itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang usul asas kepada
pembangunan negara iman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya. Dan penafsiran kita pada malam ini itu bermula ayat yang ke-55 sehinggalah ayat 57. Dan surah An-Nur, surah yang ke-24 pada juzuk yang ke-18. Bila Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang yang beriman dan melakukan amal-amal ketaatan dan kesalihan, dijanjikan kepada mereka kekuasaan di muka bumi. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berikan kepada orang-orang beriman sebelum mereka. Bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berjanji akan mengukuhkan agama yang Allah redai, yakni Islam, berkembang pesat, bahkan menyebar ke semua tempat, ke semua kampung, negeri dan juga negara. Dan demikian juga Allah menjanjikan untuk memberikan keamanan daripada sebarang ketakutan dan kebimbangan. Artinya, Allah Ta'ala menjanjikan kepada orang beriman dengan 3 janji. Iaitu janji yang pertama, janji kekuasaan. Janji yang kedua ialah peneguhan agama. Dan janji yang ketiga ialah keamanan. Sebagai satu kuasa berdaulat. Sebagai satu kuasa yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikenali sebagai Daulatul Iman. Negeri iman. Biasa kita dengar istilah Daulatul Islam. Ini Daulatul Iman. Itu negeri yang berpasakkan atau berpaksikan keimanan kepada Allah Ta'ala. Kalau sebelum ini, kita menceritakan tentang kelebihan taat kepada Allah. Bahawa siapa sahaja mentaati Allah baginya syurga. Dia berada pada jalan cahaya, jalan kebenaran dan juga syurga. Baik itu janji yang berkait dengan akhirat. Bagaimana janji Allah Ta'ala di dunia pula? Artinya siapa yang beriman, mentaati Allah dan Rasul, dia mendapat kemenangan di sisi Allah. Diselamatkan dari neraka dan mendapat nikmat syurga. Kekal di dalam syurga. Itu janji di akhirat. Manakala ayat yang kita bacakan ini adalah janji Allah kepada orang beriman di dunia. Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Ketika mana Nabi SAW sampai ke bumi Madinah, maka Rasulullah dilindungi oleh orang-orang Ansar. Dalam masa yang sama, seluruh kekuasaan Arab mengepung kota Madinah. Sehingga menyebabkan umat Islam tidak tidur melainkan bersama mereka senjata. Mereka tidak bangun daripada tidur melainkan bersama mereka senjata. Sehingga sebahagian mereka berkata, tarawna anna na'ishu hatta nabi aminin mutmainin la nakhafu illa Allah. Bilakah agaknya kita boleh tidur aman? Tidak lagi kita rasa takut ancaman orang-orang Arab sekeliling kita. Kalau kita takut hanyalah Allah Ta'ala. Kita boleh tidur dengan aman, dengan tenang, tanpa memegang senjata. Maka turun ayat ini. Wa'adallahu alladhina aman. Allah janji kepada orang beriman. Artinya ketika itu umat Islam belum menang. Pada permulaan Rasulullah SAW selepas zaman penindasan 13 tahun di bumi Mekah. Dengan pelbagai penindasan. Sehingga umat Islam sebahagian mereka trauma. Dengan segala kezaliman, dengan segala penindasan, dengan segala penganiayaan yang mereka lakukan, sebahagian yang dibunuh, sebahagian diseksa sampai gila, dan harta-harta benda mereka dirampas, dan kemuncaknya mereka dihalau keluar daripada bumi Mekah. Lalu Allah memerintahkan Nabi SAW dan orang beriman berhijrah ke Madinah. Ketika berhijrah di Madinah, dari sudut ibadat, orang beriman tenang. Artinya boleh sembahyang tanpa diganggu. Ada masjid sendiri. Boleh solat berjemaah tanpa diganggu. Namun, mata-mata kelompok-kelompok orang Arab sentiasa mengepung bumi Madinah. Seperti bumi Madinah itu berada dalam pengasingan daripada semua negara Arab dan dunia Arab dan kabilah Arab. Yang diketuai oleh orang-orang Quraisy.
Maka ancaman itu bertali arus. Bermula daripada segala provokasi yang dilakukan sehingga tercetusnya peperangan Badar. Diikuti dengan peperangan Uhud. Dan diikuti dengan pengepungan yang terbesar yang dinamakan peperangan Khandaq. Dan selepas peperangan Khandaq, apa yang Allah janjikan mula nampak kesan dan hasilnya. Allah menjanjikan orang yang istiqamah dalam keimanan, tahan diuji dan penuh kesabaran, dan mereka boleh sibuk dalam ketaatan kepada Allah, maka dijanjikan dengan 3 perkara. Kekuasaan yang kita sebut, tersebarnya Islam, dan juga diberikan keamanan. Tidak lagi mereka tidur sambil memegang senjata, atau memikirkan serangan hendak, atau memikirkan pengepungan, melainkan jihad ataupun umat Islam waktu itu dah jadi kuat. Bermula daripada jihad talak, bermula daripada jihad difa' kepada jihad talak. Jihad difa' maknanya cuma mampu bertahan diri, tidak mampu menyerang kembali. Kenapa? Tentera Islam tak ramai, kelengkapan tak cukup. Maka umat Islam tidak mampu menyerang, musuh yang selalu serang. Rasulullah hanya bertahan. Ini dipanggil jihad ad-difa', defense. Kemudian bila umat Islam mula kuat selepas perjanjian Hudaibiyah, maka berlaku satu landscape baru dalam dunia jihad umat Islam, dinamakan sebagai jihad talak. Orang Islam pula yang menyerang musuh dengan pengepungan kota Mekah. Dulu mereka kepung orang Islam, kepung Madinah. Rasulullah mengepung Madinah. Rasulullah mengepung Mekah dalam pembukaan kota Mekah. Nabi mengepung Taif. Nabi mengepung semua tempat yang menjadi kekuasaan. Nabi menghantar bala tentera untuk menakutkan tentera Rom di sempadan dalam peperangan yang dikenali sebagai peperangan Mu'tah. Rasulullah tidak lagi menunggu musuh menyerang. Kalau dengar sahaja bibit-bibit perancangan mereka untuk menyerang, Nabi serang dulu. Sebagaimana peperangan Muraisi pada tahun ke-6 Hijrah atau peperangan Bani Mustalik. Rasulullah mendengar mereka merancang untuk menyerang, maka Rasulullah menyerang sebelum subuh. Sehingga menjadi kejutan pada musuh dan tertawa. Demikian juga dalam peperangan Hunain pada tahun ke-9 Hijrah. Rasulullah mendengar mereka berkumpul, mengumpulkan kekuatan, maka Nabi menyerang. Demikian juga berlaku dalam peperangan yang lain. Seperti peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijrah. Rasulullah mendengar orang-orang Yahudi Qainuqa, Bani Nadir berkumpul di Khaybar dengan bala tentera seramai 20,000 orang. Dengan segala kelengkapan, maka Nabi mengepung dulu Khaybar. Nabi kepung Khaybar. Ketika mana sebagian umat Islam yang berhijrah ke bumi Habsyah, semuanya selamat sampai ke Madinah pada tahun ke-7 Hijrah. Dan menjadi, ataupun Yahudi, tidak lagi mampu untuk membangunkan kembali ketenteraan mereka. Waktu dalam perang Badar, mereka keluar, Qainuqa keluar daripada Madinah. Waktu perang Uhud, Bani Nadir keluar daripada Madinah. Lalu mereka berkumpul satu tempat nama Khaybar. Mereka kumpul bala tentera. Mereka merancang dengan begitu teliti. Rasulullah SAW menyedarinya, maka Nabi menyerangnya. Nabi mengepung. Sehingga Khaybar, Yahudi terpaksa menyerah. Dan Nabi SAW mensyaratkan separuh daripada hasil pertanian mereka dibayar. Ini kharash dipanggil. Cukai tanah. Kata kita kena beza antara cukai tanah yang kita dengar hari ini dengan cukai tanah zaman Islam. Cukai tanah zaman Islam disebut kharash. Syarat kharash ialah tanah tadi dimajukan ataupun ditanam dengan tanaman. Yang cukai tanah zaman kita ni, tanam tak tanam, nama ada tanah, cukai tanah. Maka itu zalim. Dalam Islam, cukai tanah yang dimaksudkan kharash ialah tanah yang diusahakan. Tanah ini ditanam pokok-pokok, ditanam hasil mahsul, kemudian barulah dikenakan cukai. Sama ada dengan separuh ataupun mengikut keadaan keluasan tanah dan sebagainya. Ada pun tanah-tanah yang duduk dan sebagainya tidak ada cukai. Jadi ada orang disalah faham makna cukai tanah dalam Islam. Dia ingat cukai tanah itu kharash. Kharash lain. Yang cukai tanah yang hari ini diaplikasikan pada negara Islam atau sebahagian negara Islam, ia lain daripada apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka
Senario jihad daripada tolak, daripada difa' pada tolak. Daripada defense kepada offense. Menyerang. Maka ini memberi kekuatan baru pada umat Islam. Ia sebagaimana janji Allah. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu. Sesungguhnya Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh la yastakhlifannahum fil ardh. Kami akan mengangkat mereka di atas muka bumi ini, yakni memerintah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Sebagaimana kami angkat kaum yang terdahulu. Kata ulama, Allah janjikan siapa yang ada dua sifat. Yang pertama sifat iman, yang kedua sifat amal soleh. Mana-mana orang beriman, yakni akidahnya betul. Kemudian dia beramal soleh. Yang bila kita sebut amal soleh, mana-mana amalan yang mendekatkan dia kepada Allah dan yang menjadikan Allah Ta'ala redha kepadanya. Bila kita sebut amal soleh apa dia? Amal untuk kita dekat dengan Allah. Dan amal yang menjadikan Allah redha pada kita. Kita bukanlah amalan yang kita buat secara syariah atau sebagainya. Allah janjikan kepada umat Muhammad ini untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi ini. Yang akan menjaga dunia ini. Sebagaimana umat dahulu. Siapa umat dahulu? Iaitu Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman. Yang pernah memerintah dunia. Artinya kalau kita lihat kerajaan Daud AS dan Sulaiman AS, dia menguasai dunia, dia sama dengan penguasaan umat Islam. Kalau bila Allah Ta'ala kata, siapa yang beriman dan beramal soleh, aku beri dunia ini untuk ditadbir. Dan sejarah menunjukkan dunia ini pernah ditadbir oleh dua raja Muslim, raja dan juga rasul, iaitu Daud dan Sulaiman AS. Maka kekuasaan Nabi Allah Daud dengan berjaya menumpaskan Jalut, kuasa besar waktu itu, maka diikuti, diwariskan kepada Sulaiman AS dengan mengalahkan kerajaan Sabak ataupun kerajaan Balkis yang merupakan sebagai kompetitor waktu itu, sehingga digabungkan dua kerajaan besar dan tidak mampu melawan kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Gambaran besarnya kerajaan Daud dan Sulaiman ialah gambaran besarnya kerajaan Islam. Diperintah oleh umat Islam. Beza, Nabi Allah Daud memerintah, Nabi Allah Sulaiman memerintah secara kita katakan perseorangan. Tetapi umat Islam memerintah secara umat. Artinya bila Rasulullah wafat, diikuti Khulafa' Rashidun, diikuti oleh Umayyah, diikuti oleh Abbasiyah, diikuti oleh Utsmaniyah. Dia kelompok umat. Ia berbeza Nabi Allah Sulaiman. Bila Nabi Allah Sulaiman wafat, maka pecah. Bila Nabi Allah Sulaiman wafat, Allah wafatkan dia, maka kerajaan Nabi Allah Sulaiman menjadi duailat, negeri-negeri kecil yang tidak mampu lagi disatukan dan berlaku perbalahan antara pewaris-pewaris kerajaan sesudah itu. Sehingga membentuk kelompok Yahudi beberapa kelompok. Satu kelompok yang memegang agama, satu kelompok yang memegang kerajaan, kuasa, dan akhirnya kelompok ini berbalah. Tapi tidak kepada umat Muhammad SAW. Bila Rasulullah wafat, maka janji Allah menjadikan kerajaan Islam makin luas. Nabi Allah Sulaiman wafat, kerajaan jadi kecil. Nabi SAW wafat, kerajaan jadi besar. Sehingga kerajaan terakhir yang runtuh itu kerajaan Uthmaniyah pada tahun 1924. Yang merupakan khilafah terakhir. Dan kalau kita lihat apa yang Allah janjikan ini, sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menjanjikan kepada orang beriman dan beramal soleh di kalangan mereka itu keampunan dan pahala besar. Bukan sekadar Allah janjikan bagi orang beriman ini kekuasaan, penyebaran agama, keamanan, bukan dijanjikan keampunan dan pahala. Setiap umat Islam yang berperang dapat pahala besar. Wa imam mereka gugur syahid, mendapat keampunan mutlak. Ataupun mereka menang, mereka mendapat keampunan dan mendapat pahalanya. Artinya ini kelebihan umat Islam khas kepada umat Muhammad. Dan dalam ayat yang lain bila Allah Ta'ala menyatakan wa'adallah la yukhlifullahul mi'ad. Ini janji Allah dan Allah Ta'ala tidak menyalahi janjinya. Maka Allah tunjuk tanda satu persatu daripada zaman Nabi SAW sehinggalah kepada umat akhir zaman, kesudahannya kepada orang beriman. Kita lihat sejarah. Bermula zaman Nabi SAW dibuka kota Mekah. Ini sebagai membuktikan apa yang Allah janji. Orang beriman dijanjikan memegang kuasa. Maka pertama
umat Islam dapat Mekah yang menjadi pusat kuasa kepada Arab. Bila sebut Mekah, ni bandar teragung bagi orang-orang Arab. Padanya ada Kaabah. Maka siapakah dalam sejarah yang pertama berjaya menawar Mekah ialah Nabi SAW. Abraha cuba tak berjaya. Rasulullah berjaya. Apa beza Abraha langgar Mekah dengan Nabi SAW? Baik, kita sebut sebelum ini, Rasulullah tidak disebut sebagai penjajah. Tetapi disebut sebagai fatih, pembuka negara. Sebab itu kita tak sebut penjajahan Islam. Atau dalam bahasa Arab dipanggil isti'marat. Atau kita sebut sebagai penjajahan ini sebagai imperialisme, penjajahan. Tetapi pembukaan negara-negara yang dikuasai, diketuai oleh orang Islam, kita namakan futuhat. Apa maksud futuhat? Artinya pembukaan negara. Kenapa? Kerana Islam bila masuk satu negara, dia akan mengindahkan negara tadi. Manakala penjajah dia masuk satu negara, difakirkan negara tadi. Dengan mengambil hasil mahsulnya, menindas rakyatnya, menzalimi penduduknya. Itu kita panggil penjajahan. Bila satu negara dijajah, mana penduduknya? Pasti penduduknya akan dihina. Penduduknya tidak mampu buat apa pun yang menjadikan mereka mulia. Tetapi berbeza dengan Islam. Bila Islam buka satu negara, penduduknya akan mulia bila memeluk Islam. Memeluk Islam mulia dan mendapat setara. Kita kalau penjajah-jajah negara kita pun ikut penjajah. Kita tak akan setara dengan mereka. Kalau penjajah Inggeris dah jajah kita dulu, kita pun ikut Inggeris. Cakap Inggeris, rambut pun warna macam Inggeris, makan macam Inggeris. Kita tetap tidak pernah dipandang setara. Tidak pernah dipergunakan jadi tali baru untuk baruk mereka. Berbeza dengan Islam. Islam masuk satu negara dan penduduk itu memeluk Islam dan mereka setara. Sebahagian mereka menjadi ulamanya, sebahagian mereka menjadi pembesar-pembesarnya dan begitu seterusnya. Dan negara itu pula dimajukan dengan adanya universiti, kekayaan melimpah, tentunya pasar-pasar yang banyak. Kita tengok bila Islam masuk ke Melaka, Melaka jadi pasar yang terkenal di dunia. Pelabuhan tersibuk di dunia waktu itu. Islam masuk, dia tak jadikan Melaka itu diseduk darahnya. Sebenarnya kita sebut penjajah ni cekik darah, isap darah. Islam dia bukan cekik darah, isap darah, beri darah. Maksudnya menyuburkan. Negara tu subur, rakyatnya juga mulia. Rakyatnya jadi mulia dengan Islam yang diberikan. Sebab itu kita sebut futuhat. Dan Nabi SAW mula-mula membuka kota Mekah. Kemudian pada zaman Rasul Khaybar dikuasai oleh Nabi SAW. Bahrain dan seluruh semenanjung tanah Arab. Termasuk seluruh Yaman. Seluruh Yaman di bawah pemerintahan pada zaman Nabi SAW. Dan termasuklah kawasan dinamakan Hajar. Hajar, kalau kita tengok peta Saudi, dia berada pada hujung, dia nak masuk ke bumi Syam. Satu kawasan, Hajar. Yang Nabi SAW pernah menyebut antara Mekah dengan Hajar sama dengan Mekah dengan Busra. Bila Rasul menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya pintu syurga itu, luar pintu syurga antara Mekah dengan Hajar atau antara Mekah dengan Busra. Para ulama bila mereka ukur jarak Mekah dengan Hajar, jarak Mekah dengan Busra sama panjang, sama jauh. Jadi Nabi beri satu perumpamaan tu sama jarak dia. Hajar masih lagi dalam semenanjung ataupun negara Saudi hari ini. Tapi waktu itu dia didiami oleh orang-orang Majusi. Dia berada arah timur Mekah, hujung timur dekat dengan laut. Maka Rasul berjaya menguasai Hajar. Dan Hajar waktu itu ialah mengikut fahaman Majusi dan mereka menjadi Majusi yang pertama membayar jizyah. Kemudian diikuti dengan pengakuan Maharaja Hercules. Pengakuan Maharaja Rom akan kekuatan umat Islam. Dan juga Muqawqis, pemerintah Mesir. Walaupun Mesir tidak ditawan pada zaman Islam, Muqawqis mengakui Rasulullah SAW. Bahkan memberi hadiah Maryah Qibtiyah. Dan Shirin. Dua orang, adik-beradik, Maryah dan Shirin. Dan memberikan kepada Rasulullah SAW bara yang bernama Duldul. Dan Rasulullah menerimanya. Ada riwayat menyebut Muqawqis beri hadiah pada Rasulullah doktor. Tabib, Nabi menolaknya. Tabib, Nabi tak perlu. Rasulullah menerima Maryah Qibtiyah
dan suatu di Syirin yang dihadiahkan kepada sahabat untuk dikahwini. Dan diberikan kadar bara yang mati selepas mana Rasulullah wafat. Bara tadi bila Rasulullah wafat dia dah tak ada tuan. Maka dia berada dalam keadaan setengah kata ni sedih sangat, akhirnya dia mati sendiri. Itu dul-dul ataupun kenderaan Nabi SAW yang Nabi gunakan untuk menunggangnya selepas asar, kebiasaan. Untuk raung rumah isteri-isterinya. Pasal raung rumah isterinya. Tanya keperluan, tanya hajat. Atau raung penduduk Madinah. Ini untuk raung kawasan Madinah Nabi gunakan barol ini. Untuk perang Nabi gunakan unta ataupun kuda. Ini kenderaan Nabi SAW. Dan diikuti dengan pengakuan Raja Najasyi pada zaman Rasulullah. Ni luasnya. Yang Allah sebut janji penguasaan orang beriman. Dan diikuti dengan kerajaan Oman. Kita tahu kerajaan Oman dan Bahrain memeluk Islam pada zaman Rasulullah. Bahrain, kita sebut Bahrain ni, ialah Kuwait dan Bahrain hari ni. Bahrain ada 2 laut. Dulu ia gabungan beberapa buah negara Arab, termasuk Kuwait. Kuwait itu sebahagian daripada Bahrain. Macam dulu Emirates dengan Qatar, dia satu negara. Sebelum berbalah berpecah. Jadi Qatar, jadi Emirates. Dan Emirates pula ada 2. Satu dengan 2 pemimpin. Kita ada Abu Dhabi dan kita ada Dubai. Abu Dhabi dan Dubai. 2 pemerintah. Kenapa masing-masing nak kuasa? Walaupun ada penyatuan dalam bab tertentu. Baik, ini negara-negara yang sudah pun masuk Islam zaman Nabi SAW. Jadi disebut negara Bahrain. Negara pertemuan 2 laut. Hari ini kalau kita sebut Bahrain, Bahrain lah. Bahrain punya 2 laut. Mencakupi negara Kuwait yang hari ini. Dan pada zaman Khulafa Ar-Rashidun, lepas Rasulullah wafat, macam kita dah sebut, zaman Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman wafat, kerajaannya pun berhenti. Tetapi ini, janji Allah ini bukan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada umat Islam semua. Janji kemenangan, janji kekuasaan, janji agama tersebar, bukan kepada Nabi Muhammad SAW saja, tetapi umat Islam. Dan janji ini bukan sekadar pada umat Islam yang ada pada zaman Rasulullah, bukan yang ada selepas itu, termasuk kita. Kerana kita tahu kesudahan negara ini akan diperintah oleh umat Islam. Ia berakhir dengan satu tanda kecil yang besar. Maksud tanda kecil yang terakhir yang disebut sebagai malahim atau malhamah. Iaitu peperangan antara Islam bergabung dengan Rom menentang suatu kelompok. Dan bila mana menang, Rom mengatakan, Eropah mengatakan ini kemenangan Kristian. Yang menyebabkan umat Islam merasa marah dan dikhianati. Maka berlakulah peperangan terakhir dalam dunia ini. Peperangan antara Islam dengan Rom. Nabi sebut Rom sebagai satu kuasa besar. Rom ialah Eropah. Rom ialah semua kuasa Eropah. Pertembungan terakhir yang dalam pertembungan itu akan diketuai oleh Imam Mahdi. Sehingga berakhir dengan kekalahan Rom dan turun Nabi Isa mematahkan salib, membunuh babi. Dan semua mereka memeluk Islam. Akhirnya kita tahu tentang peperangan ini berlangsung sebelum keluarnya Dajjal. Dalam beberapa bulan sebelum keluarnya Dajjal. Dipanggil sebagai Malhamah Kubra. Atau disebut Malahim, perang besar. Yang orang Eropah menamakan sebagai peperangan Hormagidun. Yang mereka anggap ini peperangan yang menghancurkan dunia. Merupakan perang dunia yang ketiga. Kita sekarang baru berhenti pada perang dunia kedua. Setiap kali berlaku konflik, seringkali penganalisa tentera dan politik mengatakan akan berlaku perang dunia ketiga. Akan berlaku perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga akan berlaku antara agama, bukan antara negara. Perang paling besar ialah perang antara agama, bukan perang antara negara. Kalau perang antara negara, perang itu kecil. Dia tak besar. Bila perang antara agama, dia besar. Melibatkan 2 agama terbesar di dunia. Islam dan Kristian. Terbesar. Dan hari ini kalau kita tengok statistik agama pun, yang terbesar di dunia, Kristian dan Islam. Kristian dan Islam. Agama-agama lain dia ke belakang. Maka ini akan berlaku peperangan. Artinya, nak beritahu kesudahan milik umat Islam. Baik, kita lihat perkembangan pada zaman Khulafa Ar-Rashidun. Maka timur dan barat, Rom dan Parsi jatuh ke tangan Islam. Negara Iraq, negara Syam, negara Mesir dan sebahagian daripada utara Afrika jatuh ke tangan umat Islam pada zaman para sahabat. Termasuklah bumi Khurasan, bumi Ahwas. Termasuklah bumi Afghanistan. Ia jatuh pada zaman Khulafa Ar-Rashidun. Kemudian diikuti dengan kerajaan Umayyad. Maka ia memenuhi Eropah
iaitu negara Andalusia. Dan juga sebahagian besar daripada India. Dan juga sebahagian daripada besar negara Afrika. Diikuti dengan kerajaan Abbasiyah yang melebarkan kekuasaannya. Dan demikian juga kerajaan Uthmaniyah yang lebih besar. Sehingga kerajaan Uthmaniyah meliputi Kubrus atau Cyprus dalam bahasa Inggerisnya, Constantinople, dan juga negara Kairawan, negara-negara di Afrika, sehinggalah ke pedalaman negara China. Pada zaman Uthmaniyah sampai kedalaman negara China. Sehingga negara-negara Asia Tengah seperti Azerbaijan, Tajikistan, ini semua yang tersebar pada zaman kerajaan Uthmaniyah. Membesar, melebar. Termasuklah wilayah Balkan, wilayah di Eropah, Albania, Bosnia. Ini pada zaman kerajaan Uthmaniyah. Melebar ke Eropah sehingga wujud negara Islam di Eropah. Itu negara Albania. Negara Bosnia Herzegovina. Kita tuan-tuan kalau tak berlaku perang Bosnia Herzegovina tahun 90, kita pun tak tahu ada Bosnia. Seolah-olah perang tadi sebagai satu mengingatkan kita kembali bahawa Islam sampai ke Eropah. Dan mereka begitu takut bila negara Eropah itu ada negara Islam yang mustaqil, yang independen. Iaitu Albania antaranya dan juga Bosnia. Maka ini di antara janji Allah bahawa bumi ini akan diberikan pada umat Islam. Dalam satu hadis Rasulullah menyatakan, innallaha zawaliyal ard fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma zuyali minha. Ketika mana Nabi gali parit Khandaq. Keadaan orang Islam paling cemas sekali waktu dikepung dalam perang Khandaq. Paling cemas sekali. Masa Badar cemas. Masa Uhud pun cemas. Tapi paling cemas sekali lah Khandaq. Kenapa? Kerana musuh kepung Madinah. Orang kepung rumah kita apa tak cemas? Rumah tempat yang kita diam, anak isteri kita ada dalam tu. Ni kepung Madinah. Ketakutannya begitu luar biasa. Waktu itu. Maka lihat bagaimana Rasulullah hiburkan umatnya. Ketika sibuk gali parit, kita tahu bagaimana Rasulullah menggali parit dengan begitu bersungguh-sungguh sehingga ada batu yang menghalang untuk menggali parit tersebut. Maka Nabi sendiri turun untuk mengalihkan batu tersebut. Lalu ketika itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah telah tunjukkan kepada aku bumi, timur dan barat akan menjadi milik umat aku. Ketika mana semangat dah lemah ni, tiba-tiba Rasulullah beri kata-kata semangat. Bahawa Allah dah tunjuk bahawa dunia ini akan menjadi milik umat Islam. Milik umat aku. Dia sebut dalam hadis yang lain. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la yabqa 'alal ard baitu hajarin wala madarin illa adkhalahu wala wabarin illa adkhalahu Allahu kalimatal Islam bi'izzi azizin aw dhulli zalilin. Tidak akan ada mana-mana rumah atas muka bumi ini. Wa imma dia rumah kayu, atau dia rumah batu, atau dia adalah khemah, melainkan Allah akan masukkan cahaya Islam di dalamnya. Artinya Rasulullah kata, tak kira rumah mana, rumah batu, rumah kayu, rumah khemah, Islam akan masuk dalam ni. Para ulama ketika mana menghuraikan hadis bahawa Islam akan masuk setiap rumah, tengah menyatakan bahawa mereka menyatakan bahawa dakwah Islam masuk melalui televisyen, melalui YouTube, melalui setiap ini masuk Islam. Dan mereka mendengar Islam. Setengah menyatakan tidak ada keluarga melainkan salah seorang keluarganya Islam. Maksudnya dalam satu keluarga tu, family tu, ada 10 orang, 2 orang Islam, 3 orang Islam. Untuk jadikan Islam berada di situ. Di setiap rumah. Wa imma rumah kayu, atau kita sebut kampung-kampung. Wa imma rumah batu, bandar-bandar, atau kemah-kemah. Ini orang nomad yang berpindah. Maka Nabi SAW menyatakan bagaimana kemenangan Islam ini. Kemudian bila kita lihat Allah Ta'ala menyatakan, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum. Dan Allah akan menjaga Islam semakin kuat. Contoh Islam semakin kuat dengan penyebarannya. Contoh Islam semakin kuat dengan ilmu yang disebarkan. Dengan jihad. Dan bagaimana Islam mengatasi orang kafir dengan hujah. Sebagaimana mengatasi orang kafir dengan bilangannya semakin bertambah. Sebagaimana disebut dalam hadis, Al-Islamu yazidu wa la yanqus. Orang Islam akan bertambah dan tak akan kurang. Dan sejarah tunjuk, walaupun kita dengar cerita negara Islam kena serang. Kita dengar cerita orang Islam dimurtadkan beramai-ramai. Kita dengar cerita orang Islam yang dibuat itu dan ini. Namun bila kita pergi pada statistik, jumlah umat Islam dia sentiasa bertambah. Sama ada dia bertambah kerana
perkahwinan. Sebab saya dah sebut sebelum ini, yang paling menjaga institusi rumah tangga ialah umat Islam. Yang lain dah tak minat kahwin lah. Dia main girlfriend je. Dia main best friend je. Dia kira macam duduk sekali tapi tak nak kahwin. Umat Islam, umat paling kuat menjaga institusi perkahwinan. Agak sukar kita nak tengok ada orang Islam dijual kedaraan dia atau membiarkan pelacuran berluas di dalam kelompok keluarganya. Tapi tidak dalam masyarakat kafir, mereka menganggap itu kebebasan dan hak asasi. Sehingga seorang ayah tidak boleh menghalang anak perempuannya buat balik lelaki ke rumah. Sebagaimana tak boleh menghalang kalau sekiranya anak lelaki buat balik perempuan kat rumah. Dan mereka nak melakukan apa sahaja. Sehingga setengah ayah terpaksa buat perjanjian di gereja-gereja. Supaya anak mereka berjanji tidak akan melakukan zina, mereka sudah berkahwin. Buat perjanjian. Disaksikan oleh padri-padri. Yang tidak dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam tak ada buat janji macam tu. Tak pernah kita janji dengan anak kita, jangan begitu begini depan tu imam ke. Kerana mereka telah dididik untuk menjaga maruah. Sebab itu umat Islam, umat yang terpelihara dia punya maruah mereka. Umat yang terpelihara dari sudut aurat mereka. Cukup kita tahu syariat ataupun penjagaan aurat cuma dilakukan oleh umat Islam. Tidak dibuat oleh umat lain. Bahkan umat lain tidak mengetahui apa makna aurat. Yang mereka tahu fashion. Mereka tak tahu istilah aurat, mereka tahu istilah fashion. Tentang kita juga tahu istilah fashion. Tapi fashion itu berada di bawah menutup aurat. Nak fashion macam mana itu hal kedua. Tapi tutup aurat itu hal pertama. Tutup aurat dulu, lepas tu nak teluk belanga ke, teluk benggala ke, itu suka kita. Tutup aurat dulu, kita nak pakai tudung itu, tudung ini, itu hal kita. Tutup aurat dulu nak pakai tradisi Cina ke, tradisi Mak Kilau ke, Datuk Bahamang ke, ikut suka kita. Aurat menjadi keutamaan, menutup. Ini menunjukkan bagaimana Islam menjaga maruah. Maka bila Allah menyatakan Islam ni akan kuat. Kuat dari sudut intipati hukum. Walaupun tak ada negara Islam, tapi pelaksanaan Islam lebih kuat daripada negara yang ada hukum Kristian. Tapi bila ada negara tu ada hukum, dikuasai oleh orang Kristian, dia masih belum kuat untuk mentatbikkan, mengaplikasikan, nak applykan Kristianiti dalam agama, dalam masyarakat. Tapi umat Islam, sekalipun kita tak ada negara Islam yang benar-benar tulen Islam, namun dari sudut hukum Islam dilaksanakan seperti zakat. Seperti bank Islam. Sehingga kita boleh nisbah. Bank Islam, universiti Islam, boleh nisbah kerana adanya sistem pelaksanaan. Pendidikan Islam, sekolah-sekolah Islam, kita boleh nisbahkan kerana umat Islam walaupun kita tak ada negara yang pure, tapi dari sudut aplikasi hukum berlaku di bawah. Atau di Amerika Syarikat. Ni NGO buat kempen dan tanggungjawab untuk mengutip zakat. Tetap umat Islam di sana, dalam keadaan tidak ada penguatkuasaan zakat, bayar zakat. Umat Islam di Singapura sebagai contoh, dan tidak ada penguatkuasaan negara, sebab negara mereka bukan diperintah oleh orang Islam, tetap bayar zakat. Jadi kuatnya nilai-nilai hukum yang dilaksanakan oleh Islam. Kita tuan-tuan pun tak ada undang-undang kalau tak semayang kena penjara. Tapi umat Islam tetap jaga semayang. Kalau pun ada yang tak semayang, lama-lama isah, qada balik semayang. Semayang juga lastnya. Qada. Walau ada tak puasa, lama-lama isah, qada juga puasa. Artinya dari sudut kekuatan umat Islam yang Allah janji, wala yumakkinanna, kami akan kuatkan bagi mereka dinahumul ladzir tada lahum, agama yang Allah redha. Dan Islam dia tetap akan kuat walau saya katakan tak ada negara Islam. Pelaksanaan Islam, hukum hakam Islam. Kita tetap bertanya hukum hakam pada ustaz dia batal ke tak batal, sah ke tak sah, haram ke tak haram, dosa ke tak dosa. Akhirnya sistem insurans Islam pun keluar. Walau negara tak support sistem insurans Islam, tapi dasarkan umat Islam akan ada sistem insurans Islam. Negara tak support pembinaan bank Islam, tapi kerana umat Islam yang nak ikut hukum, maka terlaksana bank Islam. Tekanan demi tekanan, akhirnya bank konvensional pun buat pembankan Islam. Daripada dia buat counter perbankan Islam, kalau tuan-tuan masih ingat dulu, dia cuma ada counter dia panggil. Sekarang sebahagian bank tu fully CIMB Islamik. Bank rakyat Islamiknya. Bank Islamik. Terus untuk menunjukkan bahawa sistem Islam itu dia akan makin kuat. Walau tak ada negara. Termasuk saya katakan dulu kan kita insurans semua tak patuh syariat. Tapi umat Islam tetap cuba untuk memati hukum sehingga wujud takaful. Tuan-tuan jual beli muamalah ni. Orang tak peduli orang kira jual beli, tapi umat Islam peduli.
Akhirnya jual beli cara Islam. Hatta kita kerja kerajaan. Dulu beli rumah, tak ada. Cara beli rumah yang dikeluarkan oleh pemberdayaan negara, cara Islam. Tak ada. Semua cara konvensional riba. Desakan demi desakan umat Islam yang nak ikut perintah Allah. Akhirnya ada. Ada borang hijau, ada borang sekian. Jadi pemberdayaan negara pun buat juga aplikasi ini. Hatta ni kedai-kedai orang kapal jual motor ni. Yang asalnya ni, akhirnya ikut Islam. Alung pun sama. Kita ikut syariah kata alung. Alung pun sama. Dia buat pinjaman, takut orang tak nak pinjam, tak ikut syariah. Kita ikut syariah. Dijamin halal. Alung kata. Demikian juga sistem makanan kita. Kerajaan tak ambil berat pun buat makanan asalnya. Asal, kita cerita asal. Sebelum kita balik pada hasil dia. Asal tidak begitu desakkan umat Islam untuk halal. Cari makanan halal. Akhirnya datang sistem halal dalam makanan. Hari ini kedai-kedai terpampang besar halal. Dan ada orang kafe, restoran kafe terpaksa aku. Makanan segera terpaksa aku. Hatta farmasi. Dulu tuan-tuan farmasi ataupun kalau tuan-tuan masih ingat, Kemeluk obat gigi Colgate. Obat gigi Daki kalau tuan-tuan masih ingat. Tapi saya confirm tuan-tuan tak ingat. Cerita Daki bila dia tak nak ambil siji halal. Demikian Colgate. Dia kata kita ialah produk farmasi. Kita tak ada berkait dengan makanan, kita tak perlu pada halal. Dia buat kerah keng dia, kerah kepala dia. Akhirnya umat Islam buat obat gigi sendiri. Ada Mukmin, ada Najwa, ada Siwak, ada sekian. Menjadi turun dia punya jualan Daki dan juga Dali dan juga Colgate. Akhirnya mereka bukan sekadar buat produk halal, perasa sugi Siwak. Terlebih Siwak pada kita pula. Menunjukkan bagaimana kuatnya Islam. Kuat. Akhirnya hari ini semua nak tak halal belakang. Semua nak tak halal. Air mineral pun tak halal sekali. Jadi terlebih halal pula kita ni. Ini menunjukkan bagaimana kuat Islam. Tamkin dipanggil. Segi industri halal Islam dalam bab makanan bilion. Demikian ubatan, demikian semua benda. Semua nak tak halal ni. Hotel-hotel besar dulu pun tak nak peduli, tak peduli. Tapi lihat bagaimana desakan yang kuat. Kerana umat Islam, Allah jamin mereka ini akan jaga agama mereka. Kalau negara tak jaga, umat Islam akan jaga. Tetap akan ada umat Islam yang menjaga. Akhirnya saya katakan semua benda-benda yang halal menjadi suatu tawaran yang wajib diberikan pada kita umat Islam. Kita dengar je tak halal, kita pun tolak. Tapi taklah bila kita sebut halal tu, kadang-kadang ada orang over sangat. Ni pun telur ayam halal. Ayam ni nikah pula. Itu over pula tu. Ini orang panggil tunggang agama betul. Kata kita pastikan ayam kami berkahwin secara halal. Dia tak akan mengawam merata. Dia kalau mengawam merata, telur tu dah telur luar nikah dia panggil. Ini puak-puak mengaruk lah. Sampai peringkat ni ayam kita halal sebab kita buka Quran, ayam dengar. Kambing dengar Quran. Ini mula mengaruk. Dia halal bukan kita suruh kambing dengan Quran. Lembu dengan Quran. Ayam dengan Quran. Sebab mereka kata terapi kita pada ayam kita dengan Quran. Maknanya kalau tuan-tuan makan ayam kita dengan Quran 30 juzuk. Yang jual ayam dia tak dengar Quran. Tuan-tuan bukan sampai kita kini kita sebut manipulasi agama. Agama tak sampai peringkat macam gitu. Yang dengar Qurannya kita. Yang terkena ayam, terkena lembu, kita kena dengar Quran. Ayam tak payah dengar Quran. Kita kena dengar. Maka ini menunjukkan bagaimana Islam itu dikuatkan. Kemudian Allah menyebut wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan kami akan kurniakan kepada kamu keamanan. Satu ketika Rasulullah berkata kepada Adi bin Hatim, ketika mana Adi bin Hatim datang jumpa Rasulullah. Nabi kata, "Ata'riful Hirah?" Kamu kenal Hirah? Kata Adi, tak kenal. Lam a'rifha walakin qad sami'tu biha. Tapi saya pernah dengar tempat ni. Lalu kata Rasulullah, "Fawalladhi nafsi biyadihi la yutimmanna Allahu hadzal amr hatta takhruja az-zaghinatu min al-hirati hatta tatufa bil baiti fi ghairi jiwarin ahad wa la tuftahunna kunuz Kisra ibn Hurmuz." Qultu Kisra ibn Hurmuz? Qala na'am. Kisra ibn Hurmuz wa la yubadhdhilanna al-mal hatta la yaqbalu ahadun. Adi masa tu dia Kristian. Dia baru masuk Islam. Nabi nak tanam keyakinan pada dia. Hey Adi, kamu kenal Hirah? Rasulullah ni bukan jenis orang keberjalan. Tapi Rasulullah diwahyukan tempat-tempat ini. Lalu kata Adi, saya tak kenal. Lalu kata Rasulullah, Hirah ni, Hirah kalau kita tengok peta, itu satu kawasan di Iraq. Jarak dia dengan Kufar lebih kurang 15 km. Hirah. Ini dulu di bawah penguasaan Majusi.
Parsi. Hira. Kata Rasul, satu hari nanti kamu akan tengok. Seorang perempuan daripada Hira, dia boleh bergerak seorang diri, pergi ke Mekah, tawaf Kaabah. Tanpa diganggu oleh seseorang. Satu hari nanti kamu akan lihat. Islam akan tersebar seluruh tempat, kata Rasulullah, sehingga mewujudkan keamanan, sehingga seorang perempuan dia boleh keluar tanpa mahram dia, tanpa suami dia, tanpa grup lelaki, tanpa grup perempuan. Dia keluar seorang-seorang. Dia keluar daripada Iraq, di dalam Iraq ni kau saudara. Tapi dia nak beritahu betapa Islam menyebarkan keamanan. Dia boleh bergerak seorang diri sampai ke Kaabah, lalu dia pun pusing Kaabah. Maknanya pergi umrah seorang diri. Seorang diri. Ini menjadi dalil bagi setengah ulama, wanita dia boleh musafir tanpa mahram dengan syarat aman perjalanan. Berdasarkan hadis ni. Ini bagi setengah pendapat ulama. Dia menyatakan boleh kalau seorang tu nak musafir seorang diri, walau jarak jauh dengan syarat aman perjalanan. Tak ada gangguan apa-apa. Dia tak ada gangguan apa-apa. Kemudian Rasulullah sebut yang kedua, kamu akan dapati bahawa Kisra tu akan jatuh. Dan semua pembendaraan negaranya akan menjadi milik umat Islam. Lalu kata Adi, Kisra yang namanya Ibnu Hurmuz, nama kita yang itulah. Kisra paling besar sekali. Kisra ni nama gelaran Raja Parsi. Sebagaimana Kaisar, gelaran Raja Rom. Sebagaimana Najasyi, gelaran Raja Habsyah. Sebagaimana Sultan, gelaran Kerajaan Malaysia. Kita ada istilah. Orang Rom panggil Kaisar. Kita Malaysia panggil Raja atau Sultan. Orang Afrika, mereka panggil Najasyi. Najasyi itu gelaran. Orang Mesir panggil Fir'aun. Fir'aun tu gelaran bagi raja. Dia ada nama dia, Ramses ke apa nama ke. Tapi Fir'aun tu nama, gelaran raja. Dan demikian juga Parsi dinama Kisra. Yang Kisra ini namanya ialah Ibnu Hurmuz. Dia memerintah. Kata Rasulullah dia akan mati. Iaitu Syahrawai. Nama benarnya Syahrawai bin Hurmuz. Pemimpin agung. Yang akhirnya ditewaskan. Kerajaan yang dikalahkan. Dan pembendaraannya semua menjadi milik umat Islam. Pada zaman Umar Al-Khattab. Lalu kata Adi, aku dengar Nabi sebut ni, dua dah aku tengok depan mata aku. Satu je aku belum nampak. Bila Nabi kata harta ini akan diberi-berikan tanpa ada yang nak menerimanya. Akan sampai satu masa betapa Islam ni menang, harta, zakat diagih-agihkan, tidak ada yang nak terima. Lalu kata Adi, aku yakin yang ketiga akan berlaku. Tapi ia berlaku pada zaman Umar bin Abdul Aziz. Bila Umar bin Abdul Aziz suruh ambil zakat, pikul harta, berjalan rumah ke rumah di sebahagian di kebanyakan negara Afrika yang terkenal miskin, tak ada seorang pun nak terima kerana semuanya dikayakan oleh Allah. Semuanya cukup, rasa kaya, tak nak terima zakat. Nak tunjuk bagaimana aman, bagaimana kayanya, bagaimana melimpahnya umat Islam. Sebab itu disebut dalam hadis yang lain, basyiri hadhil ummah bis-sana wal rif'ah wad din wan nasr wat tamkin fil ardh faman amila minhum amal al-akhirah di dunia lam yakun lahu fil akhirati nasib. Berilah khabar gembira kepada umat ini dengan kemuliaan dan ketinggian dan kekuatan agama serta pertolongan dan kemenangan, kekuasaan di atas muka bumi ini. Siapa yang beramal di kalangan mereka amalan akhirat untuk dunia, maka dia tak akan dapat bahagian sedikit pun di akhirat. Nabi kata bahagialah orang beriman bila mereka beramal untuk Allah, kerana Allah. Dengan segala kemuliaan, ketinggian, kemenangan, kekuatan, pertolongan. Tapi kalau seorang beramal akhirat untuk dapat dunia, dia tak akan dapat apa-apa pun bahagian akhirat. Maka ini pengkhabaran Nabi SAW. Kemudian Rasulullah menyebut, kemudian Allah Ta'ala menyebut. Lepas dijanjikan 3 janji dan menyebut bagaimana sifat orang beriman sebenar. Ya'budunani, mereka menyembah aku. La yushriku nabi syai'a, mereka tidak pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa man kafara ba'da dzalik, tetapi siapa yang meninggalkan iman, meninggalkan amal soleh, kufur dan ingkar, fa ulaika hum fasikun, mereka lah orang-orang yang fasik dan binasa. Kemudian Allah sebut lagi orang beriman, apa yang perlu mereka sibukkan dalam jadual kehidupan mereka seharian untuk menjadikan mereka mendapat pertolongan dan kemenangan. Wa aqimus solah, dirikan sembahyang. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa ati'ur rasul, dan ta'ala rasul la'allakum turhamun, supaya kamu mendapat rahmat Allah. Jadi solat, zakat dan mentaati rasul dan semua hukum hakamnya ialah puncak umat ini dirahmati yang menjadikan mereka mendapat pertolongan dan kemenangan. Kemudian Allah menyudahi ayat ini dengan menyebut tentang walau bagaimana usaha dan ikhtiar orang kafir untuk menjatuhkan umat Islam,
Walaupun ketika umat Islam lemah, apatah lagi ketika mana kuat, mereka akan gagal. Allah berfirman, la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard. Jangan kamu menyangka bahawa orang-orang kafir itu akan melemahkan kamu, akan melemahkan Islam, akan melemahkan umat Islam. Mereka tidak mampu. Bayangkan tuan-tuan sekalian, dalam keadaan umat Islam lemah pun mereka tak boleh kuasai orang Islam. Kita ni lemah dalam keadaan kita pecah belah, dan kita berseteru antara satu sama lain, pun mereka tidak dapat menguasai sepenuhnya. Mereka tak mampu untuk murtadkan umat Islam, tak mampu. Mereka tak mampu nak tukar agama orang Islam. Kata Allah, jangan kamu nyangka bahawa orang kafir dia berjaya melemahkan kamu. Tidak. Wa ma'wahumun nar. Bahkan tempat kembali mereka ialah neraka. Wala bi'sal masir. Seburuk-buruk tempat kembali. Allah nak beritahu pada ayat ini. Pertama, Allah janji kemenangan pada umat Islam. Kemudian Allah ingatkan kita, kalau kufur, maka kamu semua akan menjadi golongan yang binasa dan rosak. Pun begitu kata Allah. Orang-orang kafir dengan segala hela dan tipu dayanya, mereka tidak mampu dengan pendustaan, dengan provokasi dan sebagainya, tidak mampu untuk melemahkan umat Islam. Tidak mampu untuk mengubah syariat Islam. Tak mampu. Tuan-tuan bayangkan dengan kekuasaan mereka, kalau kita kira-kira mereka boleh ubah Quran. Tapi mereka tak mampu ubah Quran. Mereka ni boleh buat macam-macam dakwah. Mereka boleh buat macam-macam kejahatan melalui semua media-media yang mereka kuasai. Tapi mereka tidak boleh mengubah walau satu pun ayat Quran. Al-Quran tidak mampu diubah oleh mereka walau satu. Mereka cuba menjauhkan umat Islam daripada Quran. Akhirnya golongan hafiz Quran makin ramai. Tentang kerajaan tak pernah terfikir nak buat tahfiz. Tak terfikir. Waktu itu pendidikan sekular. Pendidikan yang tak tekankan agama. Tapi Allah jadikan ada sekelompok orang yang mempertahankan institusi pembelajaran agama. Ini pemerintah tak nak buat kerana waktu itu dipengaruhi oleh Inggeris. Bahkan mereka melantik ketua pengarah pendidikan atau kita sebut bahagian pembelajaran ini seorang mubalik Kristian yang bernama R.O. Winston. Mubalik Kristian. Untuk menjadikan pendidikan ini pendidikan ala Kristian. Sehingga waktu itu, tuan-tuan, waktu itu, walau dikritik oleh Munshi Abdullah, bila para ulama menganggap mempelajari bahasa Inggeris boleh merosakkan akidah. Walau dikritik waktu itu oleh Munshi Abdullah yang bekerja dengan Inggeris. Bahkan beliau bertanggungjawab menterjemahkan Bible dalam bahasa Melayu. Walaupun beliau dari sudut kita katakan jasa pada bahasa Melayu itu tinggi. Tapi bila kita tengok sejarah dia bekerja dengan Inggeris, penulis Inggeris. Dan inilah yang menterjemahkan Bible. Orang Melayu pertama terjemahkan Bible dalam bahasa Melayu. Yang menjadikan, termasuk ayah dia marah pada dia. Ayah dia Abdullah tu orang beragama, marah dia. Dan waktu itu dia menyanggah kata-kata ulama yang menganggap orang belajar bahasa Inggeris boleh rosak akidah. Kerana waktu itu, sistem pendidikan yang dipengaruhi oleh kristianisasi ni begitu kuat. Lalu mereka menjadikan perantaraan bahasa Inggeris untuk memurtadkan umat Islam. Ya, ulama ketika itu agak kritikal dengan keadaan semasa. Itu bukan fatwa sekarang. Sekarang tak ada pun ulama kata haram belajar bahasa Inggeris. Tak ada. Sebab kita dah tahu bagaimana terjaga akidah kita. Kita cerita pada permulaan waktu itu. Pada permulaan peperangan. Dan ini diakui oleh ramai ulama termasuk di Mesir. Sebagaimana disebut oleh Atiyah Saqar dalam kitab Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam. Di antara cara mengkristianisasi ialah menyebarkan bahasa Inggeris. Biar belajar bahasa Inggeris, lagu Inggeris. Kemudian lagu gereja. Bina sekolah-sekolah yang mewajibkan menyanyi lagu-lagu gereja. Sehingga sistem pendidikan Islam dibina oleh para ulama. Akhirnya tahfiz tapi diwujudkan kembali. Tahfiz ni banyak swasta buat. Yang melahirkan ribuan hafiz. Hufazul Quran. Untuk tunjukkan walaupun orang kafir dia kuat, dia dah mempengaruhi banyak kerajaan Islam. Dia tidak mampu mengubah Islam. Sembahyang Zuhur kita kekal 4, dia tak akan jadi 5. Untuk menunjukkan bagaimana orang kafir tidak boleh melemahkan orang Islam. Walaupun di orang Islam lemah, dia tak boleh lemahkan kita. Dia cuma bagi kita lali sekejap, nanti kita sedar balik. Dia jadikan kita mungkin tidur sekejap, pingsan sekejap, nanti kita tidur balik. Kerana Islam agama Allah. Allah akan jaga. Dan ini khabar gembira kepada umat Islam. Nak cerita walaupun saya katakan orang Islam lemah hari ini berpecah belah dan itu dan ini. Bahkan dalam senarai negara maju tak ada negara Islam. Baik G7, G50, G20 tak ada negara Islam. Jadi kalau ada pun diberi peranan yang agak kita katakan kecil.
Dari sudut ketenteraan pun sama. Tenteraan mereka kuasai semua. Dari sudut universiti terbaik dunia mereka kuasai semua. Semua mereka kuasai. Hampir tak ada orang Islam boleh kuasai apa-apa. Hampir tak ada. Hampir tak ada. Kalau ada pun benda yang mereka tak terlibat misalnya. Ia takraw mungkin kita kuasai sebab dia tak main takraw. Cuba dia main takraw, dia pula johan takraw. Badminton sebab mereka pun tak main sangat. Cuba mereka main. Kita mungkin tak jumpa gelaran nombor 1. Kalau mereka main betul-betul. Sebagaimana mereka main bola. Tapi di sebalik, kita katakan semua kekuatan yang mereka dapat. Mereka buat semua benda, mereka tidak boleh melemahkan umat Islam. Orang Islam kekal sembahyang, masjid tetap ramai orang. Tak nak bagi duit buat masjid, kita kumpul sikit seorang buat masjid. Akhir penuh masjid, surau dan sebagainya. Yang mereka beri macam-macam untuk gereja, gereja tetap tak penuh. Bahkan mereka cuba jadikan hari Ahad sebagai hari cuti. Sebagai satu cara untuk menggalakkan orang ke gereja. Dan mereka tetap gagal. Hari Ahad tetap orang tak pergi gereja. Orang pergi kat mall, orang pergi tengok bola. Sehingga di Eropah, mereka menganggap bola ancaman pada Kristian. Sehingga mereka namakan bola sebagai agama baru. Kerana bila permainan bola pada hari Ahad, yang penuhnya stadium, bukannya gereja. Sehingga agama di Eropah ialah agama bola, bukan agama Kristian. Maksudnya hari Ahad tu penuh dekat stadium. Gereja walaupun bagi cuti, walaupun mereka berusaha menjadikan Ahad cuti, tetap gereja tak penuh. Walaupun hari Jumaat terancang dengan bekerja, tetap penuh juga masjid. Allah pelihara. Ini bukti orang kafir. Dia buatlah sistem mana pun dia tak boleh melemahkan umat Islam. Kalaupun dia lemahkan seketika, kemudian umat Islam bangkit kesedaran mereka. Jahil tadi insah taubat, mereka buat benda yang lebih baik. Akhir mereka yang bina masjid, mereka yang buat institusi, pendidikan, yang agak lara-lara dulu, akhir sedar balik, mereka yang melabur untuk buat pendidikan Islam. Mereka yang labur buat masjid-masjid di kampung itu dan kampung ini. Akhir ini di Islam. Agama Allah. Dan ini janji Allah pada umat Islam. Bayangkan kalau orang Islam benar-benar beriman, beramal soleh, kemenangannya macam mana? Ini kita dalam keadaan gini lemah pun kita tetap kuat. Tetap saya katakan kita punya siadah, kedaulatan agama tetap terpelihara. Tak mungkin orang mudah-mudah hina Islam. Ya kita tak kata mereka tak hina, mereka hina tapi umat Islam bangkit. Umat Islam bangkit dan bangun. Tetap ada kelompok umat Islam punya semangat yang kuat. Ini Allah sebut dalam Quran orang kafir. Jangan kamu sangka mereka boleh melemahkan orang Islam. Mereka buat apa pun mereka tak boleh lemahkan orang Islam. Walaupun mereka ni import orang Islam belajar di universiti mereka. Tanam fikrah macam mereka. Akhirnya orang ni balik semula bawa fikrah Islam balik. Ada seorang duta Mexico. Duta Mexico orang Malaysia. Dia kata memang dia belajar untuk anti-Islam. Daripada zaman MCKK dia belajar. Sampai belajar kat luar negara. Sampai dia jadi duta. Maka dia ceritalah kehidupan dia. Saya dengar dia punya syarahan dia. Sehingga akhirnya dia kembali ke pangkal jalan. Untuk dia melihat Islam satu sistem sempurna. Telah ditipu puluhan tahun oleh sistem pendidikan. Dengan menari, menuarak. Akhirnya dia sedar, dia berhenti semua benda. Arak berhenti, menari berhenti. Berhenti. Menunjukkan bagaimana orang kafir, walaupun rancangan mereka dengan segala kekuatan, yang kita katakan mereka ambil orang Islam ramai pergi negara mereka, setengah mereka diberi warga negara, sehingga waktu itu sebagian ulama memfatwakan siapa yang ambil warga negara orang kafir menjadi murtad. Waktu itu, zaman dulu, kita cerita zaman dulu ni. Sebab cara mereka, sebab mereka tahu mereka tak boleh lawan Islam secara berhadapan, mereka didik anak-anak orang Islam, bawa ke luar negara, ajar cara kepala mereka, orientalis. Tiba-tiba mereka ni balik tetap sebarkan Islam. Tetap kuatkan Islam. Mereka tidak hantar duta-duta ke negara Islam, melainkan di kalangan yang mendapat pendidikan kepadrian. Diceritakan oleh salah seorang daripada calon duta Amerika Syarikat di negara Mesir. Calon ni waktu dia nak dihantar ke Mesir, dia dimestikan hadir ke kelas teologi Kristian yang diajar oleh seorang profesor pakar Kristian. Untuk dikuatkan lagi Kristian, untuk masuk ke negara Mesir, untuk menyebarkan Kristian. Kebetulan profesor yang ajar dia pun ragu-ragu dengan Kristian. Akhirnya berlaku dialog dia, sehingga berakhir dengan dia memeluk Islam. Asal cerita nak pergi sebar Kristian, akhirnya dia peluk Islam. Maka ini antara contoh bagaimana Allah menjaga Islam. Sama juga duta Jerman yang dihantar ke Arab Saudi. Akhirnya memeluk Islam. Salah seorang yang terkenal dutanya bernama Murat Hoffman. Tuan-tuan boleh baca kisah Murat Hoffman.
Daripada duta kepada kerajaan Jerman, Kristian, Protestan kepada Muslim taat. Dan menulis perjalanan dakwah dia. Inilah yang Allah sebut. Orang kafir tidak boleh melemahkan Islam. Kerana Allah yang jaga Islam. Tapi bukan maksud kita pun steady. Tak boleh lemah Ustaz. Kita pun steady lah Ustaz. Kuliah tidur macam biasa lah. Steady. Tak pergi kuliah pun tak apa. Maksudnya nak beritahu Islam ni Allah jaga. Kalau kalangan kita tak nak jaga Islam, Allah jaga dan Allah akan hantar orang lebih baik pada kita. Orang lebih baik pada kita untuk jaga agama ni. Makanya kalau kita ambil lebih kurang, Allah jadikan anak-anak kita pembela agama lebih baik pada kita. Allah jadikan mungkin orang lain. Ni orang yang asal agama lain masuk Islam dan dia yang jaga Islam. Maka ini adalah janji Allah. Sebagaimana Allah sebut dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Dan ini ialah janji kemenangan kepada umat Islam. Supaya umat Islam sepanjang zaman tidak pernah rasa lemah dan kecewa. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Jangan kamu merasa hina. Jangan kamu merasa sedih. Kamulah orang yang teragung kalau benar kamu orang beriman. Kalaupun kita orang Islam tak ada apa-apa katakan. Ekonomi mereka jaga sekian-sekian. Kita mulia waktu mana kita mati dalam iman. Dan mereka pula akan hina waktu mati dalam kufur. Kerana harta yang mereka miliki tidak dapat membantu mereka. Mereka berpindah pada alam yang pernah mereka dustakan. Itu alam barzakh. Untuk bertemu dengan semua amaran yang disebut oleh Nabi SAW. Sedangkan orang beriman, mereka menuai janji-janji Allah dan Rasul. Dengan penuh kegembiraan yang disebut oleh Nabi SAW. Mustarih. Mereka berehat. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, mereka rehat apa? Kata Nabi SAW, al-mu'min idza mata yastari min nasabid dunya wa adhaha. Orang beriman bila mana mati dia berehat daripada kepenatan dunia dan kesusahan dunia. Manakala orang kafir pula mustarahu min. Apa maksudnya? Lalu kata Nabi SAW, yastari minhul ibadu wal biladu wasyajar wad dawa. Maksudnya bila mati orang kafir, bila mati orang jahat, segala hamba Allah tenang, rehat daripada kejahatannya. Dan juga negara-negara pun rehat daripada kejahatannya. Pokok-pokok juga rehat daripada kejahatannya. Dan binatang-binatang juga rehat daripada kejahatannya. Orang beriman, dia berehat. Orang kafir, makhluk lain berehat sebab dia mati. Lihat bagaimana perbezaan dan kemuliaan orang beriman. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.